Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan cik puan. Baik, mohon komen adakah suara saya jelas di tempat tuan-tuan dan cik puan? Sebelum kita meneruskan, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon komen adakah suara saya jelas di tempat tuan-tuan dan cik puan? Sebelum kita meneruskan, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan Cafe 805 dan tuan-tuan yang lain yang berada bersama kita pada malam ini. Mohon komen adakah suara saya jelas? Baik, tuan-tuan dan cik puan, ini adalah kuliah bisnes untuk siri yang keempat. Tajuk kita pada malam ini adalah mindset mengembangkan bisnes menggunakan SOP. Baik, tuan-tuan dan cik puan, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita manusia ini adalah cara fikir kita. Cara kita berfikir dan cara kita membawa fikiran kita. Ini adalah perkara yang pertama untuk kita maju dan berjaya sama ada di segi dunia ataupun akhirat. Baik, tuan-tuan dan cik puan, pada malam ini kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan cik puan 5 mindset ataupun 5 sebab mengapa kita perlu menjalankan bisnes dengan mindset yang betul. Baik, tuan-tuan yang sertai kita, mohon tuan-tuan tulis supaya sahabat-sahabat lain juga turut dapat manfaat daripada tulisan tuan-tuan dan cik puan. Baik, kita mulakan. Yang pertama, kita mahu perniagaan kita bersistem. Itu yang pertama. Yang pertama, kita mahu perniagaan bersistem. Yang kedua, boleh menurunkan ataupun mewakilkan. Yang ini kita panggil delegate. Mindset yang kedua adalah mindset boleh delegate. Delegation. Baik, yang ketiga adalah mindset mahu berkembang. Kita membangunkan bisnes kita dan kita mahu mengembangkan bisnes kita itu. Yang keempat, kita mahu membina pasukan. Mindset yang perlu ada untuk kita menjalankan bisnes kita dengan SOP adalah membina pasukan. Dan yang kelima adalah menaikkan nilai bisnes itu. Baik, kita ulang sekali lagi. Kemudian kita akan perincikan satu persatu. Yang pertama, mahu perniagaan bersistem. Yang kedua, boleh menurunkan kuasa ataupun boleh mewakilkan, boleh delegate. Yang ketiga, mahu berkembang. Yang keempat, mahu membina pasukan. Yang kelima, menaikkan nilai bisnes. Baik, terima kasih tuan-tuan dan cik puan yang menyalin dan menulis semula di sesi live ini. Baik, kita perincikan satu persatu mulai dengan yang pertama. Apakah mindset yang kita perlu ada? Yang pertama, mahu perniagaan kita itu bersistem. Tuan-tuan dan cik puan, mana mungkin perniagaan itu mempunyai sistem
yang baik ataupun yang betul tanpa kita ada SOP. SOP ni apa? Standard Operating Procedure ataupun undang-undang ataupun cara-cara kerja yang baik dan betul. Baik. Ini adalah sistem. Dalam perniagaan ataupun kita mengembangkan bisnes ataupun kita menjalankan bisnes kedai makan ini, 3 perkara yang penting ataupun 3 perkara yang betul perlu ada dalam perniagaan kita. Yang pertama, orang yang betul. Orang yang betul ni juga kita akan cerita dalam poin. Baik. 3 perkara yang kita perlu ada dalam bisnes, 3 perkara yang betul adalah yang pertama, orang yang betul, yang kedua, sistem yang betul, dan yang ketiga adalah SOP yang betul. Jadi tuan kita tak dengar Okey, mungkin admin tersalah tekan untuk mute. Okey, baik. Kita ulang semula. Poin yang pertama tadi adalah mahu perniagaan bersistem. Jadi dengan sistem inilah tuan-puan. Okey, saya rasa telah kembali semula suara kita. Terima kasih Tuan Cafe 805 Noriman Nabil atas pemberitahuan. Baik, terima kasih. Kita teruskan. Terima kasih atas respon tuan-tuan dan cik-puan. Baik, kita ada 70 orang yang mata memandang dan kita akan teruskan dengan poin yang pertama. Yang pertama adalah mahu perniagaan itu bersistem. Kita lihat peniaga-peniaga ataupun perniagaan-perniagaan yang besar ataupun yang telah lama, yang telah berkembang, tak kiralah sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Mereka-mereka ini mempunyai sistem yang betul. Dalam kita membina sistem yang betul ini, kita memerlukan 3 perkara yang betul. Yang pertama adalah orang yang betul. Bab orang yang betul kita akan kupaskan dalam poin yang kedua nanti, iaitu delegation, delegate. Yang pertama adalah orang yang betul. Yang kedua adalah sistem yang betul. Dan yang ketiga adalah SOP yang betul. Dengan SOP inilah kita akan dapat memantau orang-orang tadi dan sistem-sistem dalam perniagaan kita supaya berjalan dengan lancar. Jadi, apabila perniagaan kita berjalan dengan lancar, perniagaan kita mudah untuk kita wariskan. Kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu poin kita boleh menurunkan kuasa ataupun boleh delegate. Jadi mindset yang kedua kita perlu ada ialah delegation. Apabila kita membuat SOP ini adalah untuk kita turunkan
Apa yang kita mahu turunkan apabila kita telah mempunyai SOP ini? Yang pertama, kita menurunkan tugas. Peringkat yang pertama, apabila kita telah mengadakan ataupun ada SOP, perkara yang pertama kita perlu turunkan ataupun delegate adalah tugas. Apabila kita menurunkan tugas-tugas rutin kepada staf, kerja-kerja itu tidak akan melekat di badan kita. Jadi, inilah yang kita panggil delegation. Dengan kita mendelegatekan, dengan kita mewakilkan kerja-kerja rutin harian itu kepada staf, dia akan melepaskan kita daripada ikatan. Bisnes itu terikat di badan kita. Hari ini, ramai usahawan-usahawan, tauke-tauke kedai makan, bos-bos kedai makan, restoran dan sebagainya, bisnes itu melekat di badan mereka. Jadi, dengan SOP, kita boleh delegate tugas-tugas rutin, iaitu tugas-tugas yang dilakukan sehari-hari kepada staf kita. Jadi, tuan-puan, orang bisnes ini, dia perlu tahu mana satu yang urgent dan mana satu yang important. Baik. Dalam mendelegasi, dalam mewakilkan, iaitu perwakilan ini, apa yang kita perlu turunkan ataupun wakilkan kepada orang bawahan kita ataupun orang yang kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, kita perlu turunkan tugas itu. Maknanya tugas apa? Mengapa kita ambil supervisor ataupun manager? Adalah kerana kita mahu menurunkan tugas-tugas, mengawal selia, mengawal staf, mengawal operasi harian kedai makan, restoran, kafe kita kepada manager itu. Jadi, perkara yang pertama kita perlu turunkan adalah menurunkan tugas. Bagaimana kita nak menurunkan tugas tu? Tuan-puan boleh lihat video yang sebelum ini yang bertajuk bagaimana kita membina skop kerja untuk setiap bahagian. Termasuklah skop kerja yang perlu ada untuk orang bawahan kita termasuk manager kita. Baik, apabila kita telah menurunkan tugas kepada pekerja-pekerja kita ataupun orang yang kita lantik itu, kita perlulah menurunkan kuasanya. Jadi tuan-tuan dan cik puan, selagi kita tak menurunkan kuasanya, kita ini akan menjadi leher botol. Tujuan kita menurunkan tugas itu tadi adalah supaya kita tidak terikat dengan perniagaan kita. Kita boleh buat kerja kita. Kerja-kerja rutin ini kita dah serahkan kepada supervisor kita ataupun manager kita ataupun leader kita. Jadi, tugas kita selepas menurunkan tugas adalah kita perlu menurunkan kuasa. Kuasa ini perlu diserahkan berperingkat. Hari ini kita marah apabila orang politik, kan? Orang politik gila kuasa, kita kata. Semua dia nak, kan? Parlimen dia nak, menteri dia nak, itu dia nak, ini dia nak. Kita kata orang-orang politik ini gila kuasa. Namun dalam pengurusan kita pun sebenarnya kita adalah orang yang gila kuasa. Kerana apabila kita menurunkan tugas-tugas kepada staf, kita tidak menurunkan kuasanya. Apa implikasi ataupun kesan apabila kita tidak menurunkan kuasa kepada staf? Macam yang saya beritahu tadi adalah kita akan menjadi tudung botol ataupun leher botol. Setiap keputusan perlu daripada kita. Jadi kita pergi mana-mana pun, handphone kita tak berhenti berbunyi ataupun tak berhenti staf kita call. Kerana setiap keputusan perlu
melalui kita. Jadi, tuan-tuan dan cik-puan, apabila kita menurunkan tugas-tugas kepada orang yang dipertanggungjawabkan, kita mesti juga menurunkan kuasa. Baik. Itu adalah yang kedua, delegation. Menurunkan. Jadi, mindset yang kedua kita perlu ada adalah apabila ada SOP, kita boleh wakilkan ataupun delegatekan kepada orang yang kita pertanggungjawabkan. Baik. Bagaimana apabila kita telah menurunkan kuasa, kita telah menurunkan tugas, supaya kerja-kerja itu dapat berlaku dengan baik? Tuan-puan boleh lihat video yang sebelum ini, siri yang ketiga, iaitu siri dalam checklist kerja. Tadi kita dah sebut 3 perkara yang betul dalam bisnes. Pertama, orang yang betul. Kedua, sistem yang betul. Dan yang ketiga adalah SOP yang betul. Sekarang ni 3 perkara yang penting dalam bisnes. Pertama, skop kerja. Yang kedua, SOP kerja. Dan yang ketiga adalah checklist kerja. Apabila kita telah memberikan tugas dan kuasa kepada orang bawahan kita, supervisor kita, leader kita, manager kita, kita perlulah ada checklist supaya atas kepada mereka itu, atas kepada supervisor ataupun manager ataupun leader, ada orang yang boleh menyemak melalui checklist yang telah kita sediakan. Baik. Terima kasih. Okey, itu adalah yang kedua. Yang pertama, kita mahu perniagaan yang bersistem. Yang kedua, kita mahu perniagaan kita itu yang boleh di-delegate, yang boleh diwakilkan. Yang ketiga adalah kita mahu berkembang. Ya, apabila kita menjalankan bisnes, harapan kita, cita-cita kita sudah tentu. Kita mahu pergi lebih ataupun berkembang ataupun banyak cawangan daripada yang kita ada sekarang. Jadi, mahu berkembang ini adalah mindset yang perlu ada sekiranya kita telah membina SOP kerja. Baik, bagaimana kita boleh berkembang dengan SOP? Kerana kita telah mempunyai skop-skop kerja, SOP kerja dan checklist kerja. Tanpa ketiga-tiga ini, kita akan terledah dengan perkembangan yang apabila nak kembang kita akan kuncup. Apabila nak berkembang kita akan kuncup kerana kita masih lagi tidak selesai tentang pelaksanaan dia. Tuan-tuan dan cik-puan, perkara yang sangat-sangat penting apabila kita telah mengadakan ataupun kita telah ada dalam bisnes kita skop kerja, SOP kerja dan sistem kerja ini, perkara yang paling penting adalah pemantauan dan pelaksanaan. Ramai orang yang tersekat di sini. Bab pemantauan. Dia anggap apabila tugas-tugas dia itu dan kuasa-kuasa telah diserahkan kepada, sebagai contoh, ketua chef, dia akan lepas tangan. Dia dengan harapan ketua chef itu tadi akan membuat ataupun menjalankan perkara-perkara yang dia mahukan. Sebenarnya kita perlu pantau. Di atas ketua chef tadi pun perlu ada satu orang yang memantau kerja-kerjanya. Kalau tidak, ia akan membahayakan kesihatan bisnes kita. Mungkin banyak kes apabila semua kerja telah diturunkan kepada head chef, telah diturunkan kuasa dan tugasnya kepada ketua chef, namun apabila ketua itu sendiri bermasalah, dia akan menyalahkan majikan. Dan apabila dia menyalahkan majikan, dia memburuk-burukkan majikan kepada staf bawahan dia. Akibatnya, staf bawahan tidak percaya kepada majikan. Baik. Dan apabila berlaku isu dan sebagainya, orang yang kita bertanggungjawab ni lah, ketua chef ni lah yang akan tarik semua pekerja kita
bawa lari dan tinggalkan kita. Ini kerana selepas kita melepaskan tugas dan kuasa kepada orang yang kita percaya itu, kita tidak melakukan pemantauan dan semakan. Pemantauan perlu dan sangat penting dalam bisnes. Apa-apa bisnes pun, sama ada kedai makan ataupun lain-lain perniagaan, checklist ini sangat-sangat penting. Baik, yang keempat, apakah mindset yang keempat kita perlu ada? Apabila kita mahu membina SOP ini, kita mahu bina pasukan. Tuan-tuan dan cik puan, zaman ini adalah zaman berkolaborasi. Zaman bekerjasama. Kita tidak akan boleh hidup ataupun bergerak tanpa kita bekerjasama. Setiap kedudukan ataupun apa yang kita lalui pada saat ini, dalam kehidupan ini, pasti ada satu orang yang berkorban untuk kita. Kita sedang live di Facebook ini. Ada satu orang yang berkorban menunggu kita. Ataupun menunggu kita makan. Ataupun menunggu kita untuk kita beri keputusan kepada dia. Kita duduk di atas kerusi. Ataupun di live ini ada satu orang yang menyediakan tempat untuk kita yang berkorban. Jadi, dalam kehidupan kita, dalam perniagaan, kita tidak boleh bergerak bersendirian. Jadi kita perlu bina tim, kita perlu bina pasukan. Mahu membina pasukan, mahu tidak mahu, nak tak nak, kita perlukan SOP dan sistem kerja. Baik, yang seterusnya adalah menaikkan nilai bisnes. Ini adalah yang kelima. Bagaimana dengan SOP boleh menaikkan ataupun meninggikan nilai bisnes kita? Yang pertama, apabila ada bisnes, kita ada sistem, kita ada SOP, perniagaan kita mudah diwarisi. Ataupun kita boleh jual kepada orang lain dengan nilai yang lebih tinggi kerana setiap orang ataupun setiap pelabur ada dua perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama, buyer, iaitu pembeli. Mungkin perniagaan atau bisnes kita itu orang berminat untuk membeli kerana kita telah mempunyai SOP dan sistem. Yang kedua, kita menarik pelabur daripada luar untuk melabur dalam perniagaan kita. Kerana kita ada SOP dan sistem, SOP dan sistem inilah meningkatkan kepercayaan ataupun trust mereka kepada perniagaan kita. Mana mungkin orang percaya dengan cakap-cakap kita tanpa kita adakan SOP dan sistem dalam perniagaan kita. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita berniaga di kedai makan. Kita bagi tahu orang ataupun kita bagi tahu pelabur ataupun kita bagi tahu orang yang nak membeli perniagaan kita yang berminat untuk ambil alih ataupun melabur dalam perniagaan kita. Jualan harian kedai kita adalah RM8,000 sehari. Bagaimana kita nak membuktikan kepada mereka itu sedangkan kita tidak mempunyai sistem? Sistem apa yang kita perlu untuk membuktikan jualan kita? Adalah POS system, point of sales. Ini POS system, walaupun sales satu hari 8,000, 10,000, namun apabila tiada rekod, bank takkan percaya kepada kita, pelabur takkan percaya kepada kita, investor tidak akan percaya kepada kita. Jadi dengan sistem dan SOP inilah ia akan menjadikan perniagaan kita, bisnes kita boleh dijual dan menarik pelabur untuk melabur di dalam syarikat kita. Baik, tuan-tuan dan cik puan, kita telah habis 5 poin ataupun 5 ciri-ciri perniagaan, mengembangkan perniagaan, mindset, mengembangkan perniagaan dengan SOP. Kita recap semula. Yang pertama, apa mindset yang kita perlu ada adalah
mindset mahu perniagaan bersistem. Yang kedua, kita boleh menurunkan ataupun mewakilkan. Iaitu kita panggil delegation. Nah, dalam delegation tadi kita dah terangkan menurunkan apa? Pertama, kita perlu menurunkan kerjanya. Yang kedua, kita perlu menurunkan tugas kuasanya. Pertama, kita perlu turunkan tugasnya. Yang kedua, kita perlu turunkan kuasanya. Baik, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, mindset yang perlu ada ialah mindset mahu berkembang. Dengan SOP, kita akan mudah berkembang. Yang keempat, mindset membina pasukan ataupun tim. Dengan adanya SOP dan sistem, kita akan mudah untuk membina orang-orang di bawahan kita ataupun membina kepercayaan tim kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, SOP dan sistem itu, mindset yang perlu ada, menaikkan nilai bisnes. Dengan adanya SOP dan sistem, dia akan meningkatkan nilai bisnes kita. Baik, tuan-tuan dan cik-puan, sekian untuk malam ini. Kita buka untuk 3 ke 5 minit. Sekiranya tuan-tuan dan cik-puan ada persoalan tentang mindset ataupun tentang SOP dan sistem kerja ini, tuan-tuan boleh typekan di ruang komen. Sekiranya soalan itu saya mampu jawab, kita akan jawab. Jika saya tak mampu jawab di bidang kuasa saya, kita akan serahkan ataupun kita akan cari orang yang pakar dalam bidang tersebut. Silakan. Kita bagi 5 minit untuk tuan-tuan dan cik-puan bertanyakan soalan dan kita akan tamatkan sesi kita pada 9.45 malam ini. Terima kasih tuan-tuan yang komen, yang sertai kita pada malam ini. Tuan Cafe 805, cik-puan Noriman, Nor Iman Nabil. Cik-puan Nursita Abdul Hadi, terima kasih. Baik. Ada soalan daripada Cafe 805. Terima kasih atas soalan tuan. Soalan tuan adalah, jika sudah buat SOP, berapa kerap kita kena buat pemantauan dan semakan? Baik, tuan-tuan dan cik-puan, apabila kita telah ada SOP, paling kurang 2 kali sehari. Bermakna 2 kali itu waktu bila? Waktu memulakan operasi kedai kita. Yang kedua, waktu kita menutup operasi kedai kita. Jika kita dah ada SOP, pastikan kita telah ada checklist kerja. Jadi, Tuan Cafe 805, apabila kita telah ada SOP, kita wajib ada checklist kerja. Checklist kerja ini perlu disemak sebelum kedai beroperasi dan selepas kedai beroperasi. Bermakna, waktu opening, apa checklist yang kita perlu ada? Katakan kita buka perniagaan kita jam 8 pagi. Okey, 8 pagi. Jadi, di antara skop kerja pekerja, kita dah senaraikan apa tugas-tugas yang dia perlu buat. Namun, jam 8 pagi, apa checklist yang perlu kita semak ataupun supervisor kita semak, manager kita semak adalah, adakah di waktu itu perniagaan kita sudah bersedia untuk pelanggan sampai ataupun pelanggan tiba. Itu yang sangat penting. Jadi, kita perlukan checklist dia. Pertama, kaunter dah selesai ke belum? Cashier dah buka on ke belum? Device Foodpanda, GrabFood, Tapau dan sebagainya dah on ke belum? Itu checklist dia. Nasi telah berada di kaunter makanan ataupun belum? Lauk-lauk telah bersedia ataupun belum? Tukang masak telah bersedia ataupun belum? Jadi ini adalah checklist sebelum kita melakukan perniagaan kita. Kalau dalam skop kerja staff tadi ada terbalikkan papan tanda open, close kepada open.
kita kena semak, adakah telah dibuat perkara itu? Kaunter barista bagaimana, telah selesai ke belum? Boleh menerima pelanggan ataupun belum? Jadi checklist ini perlu dibuat 2 kali sehari paling kurang, waktu bermulanya operasi perniagaan dan waktu tamat operasi perniagaan. Adakah menjawab soalan Tuan Cafe 805? Baik, terima kasih. Terima kasih atas soalan tuan-tuan dan cik puan. Sekiranya tuan-tuan dan cik puan mahu belajar bagaimana membina SOP dan sebagainya, tuan-tuan boleh pergi ke sekolahbisnes.com dan di situ ada macam-macam, ada pelbagai kursus-kursus yang kita sebagai majikan-majikan, sama ada majikan yang baru ataupun majikan yang telah menjalankan bisnes, untuk belajar cara-cara ataupun skill-skill supaya perniagaan kita dapat berkembang dengan mudah. Tuan-puan boleh pergi ke sekolahbisnes.com dan tuan-puan boleh pergi ke Facebook saya, follow ataupun add friend Putra Khalil Azwan Shah di Facebook dan di TikTok dengan nama yang sama, Putra Khalil Azwan Shah. Di sana terdapat konten-konten ataupun video-video percuma yang tuan-puan boleh belajar secara percuma di sana. Jadi, kita akhiri kuliah bisnes kita pada malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi ataupun siri yang kelima nanti. Assalamualaikum.